Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu, Sabah. Subjek IDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Bagi program Diploma Pascasiswaza Pendidikan, PDPP, saya akan membentangkan kerja kursus bagi tugasan 2, yaitu persembahan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada penyelaras kursus, Tuan Haji Rafi'i bin Haji Musli, pensyarah kursus, Dr. Joanna Ting Heping, dan rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Saya, Mildred Ovi Jamili, memegang nomor kad matriks di 21072281 dari kumpulan PDPP Bahasa Melayu Kumpulan 2, ambilan Jun 2021, bagi semester 2, sesi Oktober 2021. Bagi tugasan 2, soalannya berbunyi, Kode Etika Profesion Keguruan ialah peraturan untuk membantu guru yang profesional dalam mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga image profesion. Berdasarkan penyataan di atas, bentangkan 2 isu semasa berkaitan etika dan perundangan pendidikan khasnya dalam konteks organisasi sekolah melalui satu media persembahan yang sesuai, kreatif, dan menarik. Anda perlu menganalisis isu-isu tersebut berdasarkan etika dan perundangan pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, biarlah saya menjelaskan dahulu apakah itu konsep etika. Perkataan etika itu sendiri berasal daripada perkataan Yunani, yaitu ethos dan ethikos. Ethos bermaksud sifat, kebiasaan, atau tempat yang biasa, manakala ethikos pula membawa arti tata susila, adab, perlakuan yang baik. Terdapat beberapa pandangan mengenai konsep etika ini. Menurut Keraf Soni, etika merupakan satu pengajaran yang merangkumi perintah atau larangan yang berkaitan dengan tingkah laku baik dan buruk manusia yang perlu dipatuhi. Yang perlu dipatuhi itu merupakan perintah yang baik, dan yang perlu dielakkan yaitu larangan yang bersifat buruk. Manakala Hamzah pula mengatakan etika merupakan satu bidang ilmu yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap perlakuan baik dan buruk seseorang melalui pemerhatian tingkah laku dengan menggunakan kecerdasan minda. Burtons pula, etika merupakan satu ilmu untuk mempelajari adat kebiasaan sesuatu masyarakat yang penuh dengan unsur didaktik yang menjadi pedoman hidup seseorang. Suhendran Hadiman berkata, etika merupakan satu penerimaan dan persetujuan masyarakat terhadap tingkah laku baik yang mengandungi nilai-nilai murni seseorang. Bagi konsep profession, bidang pekerjaan khusus yang dikendalikan oleh individu yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas, rajin, jujur, bertanggungjawab, dan bermoral tinggi. Sudah sedia maklum bahawa kerjaya sebagai seorang guru ini dikategorikan dalam konsep profession. Dalam profession kerana bidang perguruan ni, bidang pendidikan merupakan satu pekerjaan khusus yang dikendalikan oleh individu, iaitu seorang guru yang keluaran daripada IPG yang mempunyai sijil dalam diploma pendidikan. Bagi kod etika profesional pula merupakan satu panduan untuk menjaga pembawaan diri seseorang dalam interaksi sosial yang lebih beretika. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan 3 objektif etika, iaitu yang pertama, menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja. Objektif etika KPM yang kedua, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Dan objektif etika KPM yang ketiga, memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Seterusnya, KPM juga telah menggariskan 5 prinsip etika kerja, iaitu seseorang penjawat awam perlu mempunyai niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, boleh menunaikan janji, berdisiplin, dan beradab.
Seorang penjawat awam juga perlu mempunyai 7 nilai utama, yaitu amanah, benar, bijaksana, bersyukur, berdedikasi, ikhlas, dan penyayang. Kod Etika Keguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan bahawa semua guru perlu mematuhi tata susila profesion keguruan untuk menjaga imej profesion sebagai seorang guru. Kod Etika Keguruan telah ditetapkan 4, iaitu tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat, dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Baiklah, saya telah memilih 2 isu, iaitu yang pertama isu kesantunan guru dan yang kedua isu penampilan. Isu kesantunan guru saya telah kecilkan skopnya, iaitu isu kesantunan berbahasa dalam kalangan guru. Kamus Dewan edisi keempat memberi definisi kesantunan, iaitu sifat santun, kesopanan, kehalusan budi bahasa atau budi pekerti baik dalam lisan maupun tulisan. Menurut Abdul Majid, kesantunan berbahasa ini merangkumi peraturan, tingkah laku, sopan santun, tata tertib, akal fikiran, kebijaksanaan, dan amalan kebajikan yang dikategorikan dalam akhlak mulia. Isu kesantunan berbahasa dalam kalangan guru ini melibatkan tingkah laku seseorang guru dari aspek sifat santun, kesopanan, kehalusan budi bahasa atau budi pekerti yang baik dalam pergaulan seharian mereka. Paparan slide saya yang seterusnya ini merupakan berita online yang berisukan polis siasat guru bertindak kasar pada kanak-kanak di Tadika. Berita harian online ini telah dimuat naik oleh Ruwaida MD Zain pada tanggal 26 Mac tahun 2021 pada jam 8.09 malam. Keratan akhbar berita harian online tersebut, yaitu Guru Tadika Mengasari Kanak-kanak, tajuk utamanya. Video yang berdurasi selama 10 saat menunjukkan seorang guru di sebuah tadika yang dipercayai memarahi dan bertindak kasar dengan seorang kanak-kanak di depan rakan kelasnya yang lain telah menyebabkan pihak netizen tidak berpuas hati dan kesal dengan perlakuan guru tersebut. Aduan telah dibuat kepada pihak polis dan pihak tadika telah memberhentikan guru tersebut dengan serta-merta. Guru tadika tersebut telah melanggari kod etika keguruan yang pertama, yaitu tanggungjawab terhadap murid. Guru tersebut tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada murid terhadap tingkah laku seorang guru, yaitu mencampakkan murid tersebut ketika mengajar. Perkara sedemikian tidak boleh terjadi di dalam kelas kerana seorang guru perlulah mempunyai 7 nilai utama dalam etika keguruan. Dan yang kedua, kod etika keguruan yang dilanggari oleh guru tersebut ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru tersebut tidak dapat mengawal diri daripada melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa murid terhadap guru tersebut. Perbuatan guru tadika yang mengasari murid tersebut telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada ibu bapa murid tersebut yang telah membuat aduan dan netizen telah mengungkapkan perasaan kesal dengan perlakuan kasar guru tersebut. Kod etika keguruan yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru tadika tersebut tidak dapat berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat, yaitu perlakuan kasar terhadap kanak-kanak sememangnya merupakan satu isu yang tidak boleh dipandang remeh. Dan yang keempat,
Kod etika keguruan yang dilanggari, yaitu tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan profesion keguruan. Guru tersebut tidak dapat mengawal dan mengawasi diri, telah mencemarkan nama baik dalam profesion keguruan. Hal ini boleh dilihat kerana perlakuan kasar tersebut telah membangkitkan kemarahan masyarakat. Guru tersebut juga tidak mengamalkan prinsip etika kerja, yaitu tidak mempunyai niat yang betul dalam mengajar kanak-kanak. Perlakuan kasar yang tidak baik ditunjukkan oleh guru tersebut bukan merupakan penggerak ke arah kebaikan, kerana sifat-sifat kasar atau perlakuan yang dilakukan oleh guru tersebut bukan menunjukkan ke arah nilai-nilai murni. Guru tersebut juga tidak menunaikan janji apabila janji seorang guru untuk mendidik seorang kanak-kanak tidak dikotakkan. Guru tersebut juga tidak berdisiplin dan beradab dari segi tingkah lakunya. Guru juga tidak mempunyai nilai utama etika kerja, yaitu tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Tidak bijaksana dalam mengendalikan emosinya, tidak berdedikasi sebagai seorang guru, tidak ikhlas dan tiada nilai kasih sayang dalam dirinya. Perbuatan mencampakkan murid ini telah melanggari Akta Kanak-kanak 2001, yaitu dalam Seksyen 31(1) bahagian E. Seseorang yang menganiai, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal atau emosi, atau yang menyebabkan atau membenarkannya dianiai, diabaikan, dibuang atau didedahkan sedemikian. Perlakuan guru tersebut telah melanggar peraturan tata kelakuan, yaitu peraturan 4 PU dalam kurungan E 395/1993. Telah termaktub bahawa seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Perlakuan kasar guru tersebut telah membangkitkan kemarahan netizen, dan hal ini sedikit sebanyak telah mencemarkan nama profesion keguruan. Hukuman tata tertib bagi guru itu yang telah melanggari peraturan tata kelakuan Akta Kanak-kanak telah dibuang kerja. Isu kedua ialah isu penampilan. Bagi isu etika pakaian guru sebagai seorang guru ataupun seorang penjawat awam, dalam berpakaian juga mempunyai kod etika yang tersendiri. Kod etika pemakaian guru ini menjadi panduan kepada pemilihan pakaian yang betul mengikut profesion. Penjawat awam tertakluk kepada garis panduan dan etika berpakaian. Garis panduan ini menjadi alat kawalan fashion berpakaian semasa bekerja dan menghadiri upacara rasmi. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 1985 yang dikeluarkan juga telah menyatakan bahawa pakaian guru lelaki dan pakaian guru wanita haruslah sesuai dan tidak mencolok mata. Paparan slide saya ini menunjukkan bahawa terdapat golongan guru wanita yang mungkin secara tidak sedar telah membangkitkan perasaan tidak puas hati atau marah netizen dengan cara pemakaian mereka. Contohnya gambar yang pertama, terlalu menjolok mata, netizen cadang pakaian guru diseragamkan. Yang kedua, pakaian guru yang agak seksi dan menjolok mata dikutuk teruk. Kod-kod etika keguruan yang dilanggar yang pertama, tanggung jawab terhadap murid. Guru tersebut tidak dapat menunjukkan suatu cara berpakaian, peraturan dan tingkah laku yang tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada murid, yaitu memakai pakaian yang mengikut lekuk tubuh badan.
Hal ini tidak seharusnya berlaku karena guru merupakan role model dan murid-murid akan mengikuti tingkah laku, cara pemakaian, cara pembawaan atau pertuturan guru tersebut semasa berada di sekolah. Dan pakaian mengikut lekuk tubuh badan ini akan diikuti oleh sebilangan pelajar wanita, pelajar perempuan di sekolah yang akan mula memakai pakaian seragam sekolah yang singkat ataupun yang mengikut lekuk tubuh badan. Dan yang kedua, kod etika keguruan yang dilanggari yaitu tanggung jawab terhadap ibu bapa. Guru tersebut tidak dapat mengawal diri daripada melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa murid terhadap guru tersebut. Pemakaian yang tidak sesuai membawa kepada isu ketidakpercayaan ibu bapa untuk anak mereka menuntut ilmu dengan guru tersebut. Yang ketiga, kod etika keguruan yang dilanggari tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Guru tersebut tidak dapat menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, serta institusi pendidikan dengan masyarakat. Penampilan guru yang tidak sesuai menyebabkan kurangnya interaksi positif antara kedua-dua pihak. Kod etika keguruan yang keempat, tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan profesion keguruan. Guru tersebut tidak dapat menghindari diri daripada mencemarkan nama baik profesion perguruan, kerana guru dianggap datang ke sekolah hanya untuk bergaya dan bukannya mendidik anak bangsa. Paparan slide saya ini merupakan antara komen-komen netizen yang berbau negatif, di mana mereka menimbulkan perasaan kesal dengan guru-guru yang berpakaian tidak senonoh ketika mengajar di sekolah. Prinsip etika kerja KPM yang telah dilanggari oleh guru tersebut yaitu tidak mempunyai perlakuan yang baik dari segi aspek pemakaian, bukan penggerak ke arah kebaikan kerana isu pemakaian yang tidak sesuai, kurang berdisiplin dan beradab bagi cara pemakaian yang sesuai dengan profesion keguruan. Guru tersebut tidak mempunyai nilai utama etika kerja amanah iaitu tidak berdisiplin dan menanamkan kepercayaan yang tinggi orang lain terhadap guru. Nilai utama etika kerja yang kedua, tidak bijaksana dengan menggunakan pemikiran dalam membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dalam pemilihan pakaian ketika datang mengajar di sekolah. Dan pakaian guru yang menjolok mata juga itu telah melanggar etika pemakaian yang digariskan dalam Surat Berkeliling Ikhtisas bilangan 6 1985, yaitu mereka memakai pakaian yang tidak senonoh. Peraturan Tata Kelakuan yaitu Peraturan 6 PUE 395/1953 menetapkan seseorang pegawai hendaklah sentiasa berpakaian dengan cara yang sepatutnya mengikut arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke masa semasa bertugas. Hal ini boleh dilihat apabila pemakaian guru wanita ke sekolah yang mengikut bentuk lekuk tubuh badan mereka dikategorikan sebagai pakaian yang menjolok mata. Jika didapati bersalah, mereka akan dikenakan amaran, denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau buang kerja mengikut kepada tahap keseriusan kesalahan pemakaian etika tersebut. Untuk menjadi seorang guru yang berwibawa dan seterusnya menghindarkan diri daripada terjebak dengan isu-isu kesantunan dan isu penampilan, guru seharusnya menerima latihan dalam bidang ikhtisas supaya menjadi guru yang lebih bertauliah, tidak kiralah dari segi isu pemakaian ataupun dari isu kesantunan berbahasa. Yang kedua, mengikuti program-program pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru
Pembelajaran diri melibatkan diri dalam pembangunan sosial guru dan semestinya seseorang guru itu perlu mempunyai dorongan motivasi yang tinggi untuk mendidik anak bangsa. Jika guru telah memahami accountability-nya sebagai seorang pendidik, profesion keguruan dan kod etika keguruan yang tersemai dalam diri mereka, maka guru tersebut akan mempunyai sasiah diri yang tinggi, yaitu berakhlak mulia, bermoral, bersopan santun, mempunyai pribadi murni, positif, dan mempunyai aura sebagai seorang pemimpin. Keterampilan guru juga meningkat dalam kualiti sebagai seorang guru, yaitu merancang, mengurus, memilih pedagogi, kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat, kemahiran generik, dan kemahiran counseling. Guru tersebut juga secara tidak langsung akan berilmu dari segi merungkai isi kandungan DSKP, memilih pedagogi yang sesuai, bahan yang digunakan berkesan, kaedah pengajaran yang efektif, penggunaan teknologi dalam kelas. Seterusnya, profesionalisme keguruan akan meningkat dan kualiti sebagai seorang guru terjamin. Seterusnya, implikasi kepada anak didik membentuk pelajar atau murid yang mampu menghadapi dan menyelesaikan cabaran serta konflik luaran atau dalaman yang seiring dengan peredaran massa. Melahirkan insan kamil yang mampu berdaya saing secara sihat dalam pelbagai bidang, mewujudkan minda anak muda yang berkaliber dalam pelbagai cabang pendidikan, dan membantu anak bangsa untuk menjadi lebih proaktif, dengan penuh kreativiti yang mampu mencipta sesuatu produk yang setanding dengan negara luar. Bagi masyarakat pula, dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Seterusnya, membentuk individu yang mampu hidup harmoni dengan yang lain dan membimbing ke arah ketamadunan. Guru yang telah memahami accountability-nya sebagai seorang pendidik juga akan meningkatkan profesion keguruan, yaitu kepercayaan terhadap kebolehan mendidik anak bangsa, dipandang tinggi, dan image sebagai seorang pendidik terpelihara. Hal ini selari dengan hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kesimpulannya, seorang guru perlulah memelihara imej mereka agar sentiasa kelihatan dan tampil dengan aura positif, dan untuk berusaha meningkatkan profesionalisme dalam keguruan. Guru juga perlu berusaha untuk menghindari diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang negatif agar profesion keguruan tidak dipandang enteng. Berikut merupakan rujukan yang telah saya buat. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin meminta maaf sekiranya terdapat pertuturan atau penggunaan bahasa saya yang mengguris hati terhadap sesuatu pihak. Sampai di sini saja persembahan saya, pembentangan saya. Terima kasih atas masa yang diberikan. Sehingga jumpa lagi.